السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Muka surah 16, baris yang ke-10 daripada atas kitab Jawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Hendaklah kamu sedar dan tahu bahawasanya sifat nafsiyah dan salbiyah itu sungguh pun bukan perkara yang ada pada Tuhan, maka dinamakan sifat juga kerana makna sifat itu ialah barang yang bersangkut paut dengan zat, sama ada dengan jalan ada padanya pada zat, atau semata-mata reti yang suku dan tambah di atasnya di atas zat. Ini kesinambungan kita pada perbicaraan yang lalu, di mana pengarang kita iaitulah Tuan Guru Ayah D Sekam rahimahullahu ta'ala, apabila perbahasan sifat wujud, kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsih, dan juga wahdaniyah selesai. 6 sifat ini apabila telah selesai perbicaraan kita pada pertemuan kita yang lalu, maka pengarang kita Ayah D rahimahullahu ta'ala cuba memberi maknanya penerangan pula diselitkan kepada kita supaya kita dapat mengetahui sifat-sifat hak telah kita belajar tu, mula daripada sifat wujud hingga sifat wahdaniyah, dia berada dalam kategori apa dalam istilah ilmu usuluddin. Maka oleh yang demikian, Ayah D rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita, memberi penerangan kepada kita, yang mana sifat wujud
hak telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu, sifat wujud ni kategori namanya sifat nafsiyah. Sifat wujud satu tu. Sifat wujud maknanya sifat ada. Maka sifat ada telah kita belajar pada pertemuan yang lalu. Ada Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan ada. Maka ada ni dalam istilah ilmu usuluddin, dalam istilah kita belajar sifat 20, sifat wujud ialah sifat nafsiyah namanya. Nama dia sifat nafsiyah. Sebagaimana ilmu tajwid ada nama-nama yang tersendiri. Apabila bertemu dengan ini, maka hukumnya, contohnya iqlab dan lain-lain daripadanya, itu istilah dalam ilmu tajwid. Ini istilah dalam ilmu usuluddin ataupun ilmu kita belajar sifat 20 dengan kata lainnya. Maka sifat wujud kategorinya sifat nafsiyah namanya. Jadi bila kita sebut sifat nafsiyah, kena kepada sifat wujud. Kemudian 5 setelah mana sifat wujud? Apa dia hak 5 selepas daripada sifat wujud? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Maka 5 ni, kerana kudrat belum kita masuk lagi, akan datang insya-Allah. Sekali lagi pertemuan masuk sifat kudrat. Jadi 5 ni, qidam hingga wahdaniyah, nama pada istilah dia dipanggil, digelar dengan sifat salbiyah. Jadi telah kita belajar 2 kategori sifat, iaitu sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Sifat nafsiyah terkena kepada sifat wujud. Sifat salbiyah terkena kepada sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih dan juga wahdaniyah. Itu nama dia. Jadi sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah dipanggil pula ialah sifat yang bangsa sungguh, nama dia. Sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah ni, sifat wujud hingga sifat wahdaniyah, dipanggil pula sifat subutiyah. Apa itu sifat subutiyah? Sifat yang bangsa reti. Maknanya sifat ni hakikat diri sifat tu. Nak menceritakan diri sifat tu, dia bukan ada. Dia hanya sungguh saja. Hanya kita reti sahaja. Hanya kita faham sahaja benda tu sifat. Sifat wujud Allah ada. Maka Allah ada. Allah Ta'ala tu yang ada. Maka Allah bersifat dengan sifat ada. Maka Allah zat dia ada. Diri Allah tu ada. Maka dia bersifat dengan wujud. Kemudian ada sifat kemudian diri sifat ada tu, ada ke tak ada di Allah? Diri sifat ada. Sekarang kita kata Allah tu ada. Zat Allah ada satu. Zat Allah tu ada. Baik, diri sifat ada tu pula. Nak bahas diri sifat ada tu, ada ke tidak di Allah? Jawabnya tidak ada. Diri sifat tu, diri sifat ada ni hanya kita reti sahaja.
hanya kita faham sahaja. Benda ni hanya sungguh saja. Bukan jenis benda sifat ada ni ialah dia tu ada, tidak. Dia hanya reti, dia hanya kita faham, dia hanya sungguh saja. Diri sifat tu. Ada pun Allah tu ada. Jangan kita silap faham. Allah tu zat dia tu ada. Hak kita nak bahas hanya sifat ada tu. Ada ke tidak sifat ada ni? Tidak ada sifat ada. Hanya kita reti saja Allah ada. Zat Allah tu ada. Maka kita kata Allah bersifat dengan ada. Kemudian diri sifat ada tu ada ke tidak diri sifat tu? Tak ada. Diri sifat tu hanya reti sahaja, hanya faham sahaja. Itu dia panggil sifat subutiyah nama dia. Demikianlah sifat kidam, sifat baqa, sifat mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Hak dikatakan sifat salbiyah juga dikatakan ialah sifat subutiyah. Ialah masuk dalam kata sifat subutiyah yang hanya kita reti. Allah bersifat dengan kidam. Apa itu kidam? Tidak ada awal. Allah bersifat dengan kekal. Tidak ada akhir bagi Allah. Allah bersifat dengan mukhalafah. Allah tak sama dengan makhluk. Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allah tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Allah bersifat dengan wahdaniyah. Allah tu satu. Dia tidak berbilang. Jadi sifat-sifat ni ada ke di Allah Ta'ala diri sifat tu? Sifat kidam yang maknanya tidak ada awal. Hakikat tidak ada awal tu kita reti je. Kita hanya faham sahaja. Itu dikatakan sifat yang bangsa sungguh. Tidak ada awal ni ialah Allah bersifat dengan kidam. Allah tidak ada awal. Diri sifat tidak ada awal yang ialah merupakan kidam. Ada ke tidak? Hak tu nak bahas diri sifat tu ada ke tidak? Diri sifat tu hanya sungguh. Hanya sungguh. Tapi sifat Allah ada ke tidak sifat tu? Hakikat diri sifat tu ada ke tidak di Allah? Hakikat diri sifat tu hanya sungguh. Yang kita faham Allah tidak ada awal. Itulah nama dia sifat kidam. Yang kita faham Allah tidak ada akhir. Itulah sifat baqa. Yang kita faham, yang kita mengerti Allah tak sama dengan makhluk. Itulah panggil sifat mukhalafah. Yang kita faham Allah tu satu tak berbilang. Itulah panggil sifat wahdaniyah. Hanya reti. Biar kita faham. Hanya sifat tu reti sahaja. Hakikat diri sifat tu bukan yang ada. Baik. Tak sama dengan sifat kudrat. Tak sama dengan sifat iradat. Tak sama dengan sifat iradat ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lagi akan datang bahasan. Hak ni nama dia sifat ma'ani dan dia sifat wujudiyah nama dia. Kudrat sampai kalam istilah dia digelar dengan sifat ma'ani. Jadi sifat kudrat hingga sifat kalam yang digelar dengan sifat ma'ani, dia ni sifat wujudiyah. Apa itu sifat wujudiyah? Sifat yang bangsa ada. Tak sama dengan hak tadi. Tak sama dengan sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah yang disebutkan dengan sifat subutiyah yang kita reti sahaja. Sifat subutiyah tu nama dia, sifat yang kita reti sahaja. Tu maksud dia, sifat subutiyah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar digelar sifat ma'ani dan dia ni wujudiyah.
Apa itu wujudiah? Sifat wujudiah, sifat yang bangsa ada. Gitu. Hakikat sifat kudrat, nak menceritakan diri sifat kudrat tu, dia tu sendiri ada. Gitu. Diri sifat iradat ni, dia sendiri tu ada. Dia tu yang ada. Diri sifat samak bahasa kalam ni, diri dia tu ada, sifat tu ada. Sebagaimana zat Allah ada, sifat kudrat pun ada, sifat iradat ni pun ada, sifat ilmu ada, sifat hayat ada, sifat samak bahasa kalam yang ada sifat ni. Ada di mana? Ada di Allah Ta'ala. Allah tu ada. Sifat kudrat pun ada. Ada di mana? Ada di Allah. Sifat iradat ada. Ada di mana? Ada di Allah. Allah tu ada. Sifat hayat ada. Ada di mana? Ada di Allah. Allah tu ada. Kemudian sifat ilmu ada. Ada di mana? Ada di Allah. Hinggalah sifat kalam. Nak menceritakan sifat itu sendiri tu yang ada. Nama dia sifat wujudiyah. Tak sama dengan wujud kidam baqa' mukhalafah qiyamuhu binafsih wadaniyah. Ini sifat subuti ataupun sifat subutiyah, iaitu sifat yang hanya reti sahaja. Adapun kudrat iradat ilmu hayat samak bahasa kalam, sifat tu ada. Ada di mana? Ada di Allah. Jika ditakdirkan Allah buka hijab, jika ditakdirkan Allah Ta'ala buka dinding, maknanya seseorang itu sah melihat sifat kudrat. Sah lihat Allah kerana Allah tu yang ada. Dia tu wujud, dia tu ada. Sifat kudrat ni pun boleh kita lihat di Allah. Sifat iradat ni pun kita boleh lihat di Allah. Sifat ilmu ni pun kita boleh lihat di Allah. Sifat bahasa kalam kita boleh lihat ada di Allah. Kerana apa boleh lihat? Sah dilihat. Sebab sifat-sifat tersebut yang ada. Tu biar kita faham. Sifat-sifat tu yang ada. Adapun sifat wujud hingga wahdaniyah, bolehkah nak lihat? Tak boleh nak lihat. Tidak sah nak lihat. Kerana apa tidak sah nak lihat? Kerana diri sifat tu bukan ada, hanya sungguh. Hanya kita reti Allah ada, hanya kita reti Allah tidak ada awal, hanya kita reti Allah tidak ada akhir, hanya kita reti Allah tidak ada yang menjadikan dia, hanya kita reti Allah tu satu. Hakikat satu. Diri sifat satu ada ke tidak? Tidak ada, sungguh sahaja. Kudrat iradat ilmu hayat samak bahasa kalam ada. Ada di mana? Ada di Allah. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh dilihat, sah dilihat. Tu beza dia. Tu beza dia. Wajib ke mengaji sampai setahun ni? Tak wajib. Cuma kita tahu tu elok. Ini perbahasan di dalam ilmu pengajian hak kita duk belajar ni, iaitulah pengajian sifat 20. Tu habis itu. Baik. Manakala begitu, dia pun kata pada kita, hendaklah kamu sedar dan tahu. Hendaklah kamu, maknanya kaum-kaum muslimin lah. Saudara-saudaraku hak belajar kitab dia ni lah. Hendaklah kamu tahu, hendaklah kamu sedar, kamu tu biar khabarlah dan tahu. Kamu tu kena tahu, kena tahu. Apa hak kita kena tahunya? Bahawasanya sifat nafsiyah, yakni sifat yang bangsa diri tu, iaitu sifat wujud. Dan salbiyah itu, yakni sifat yang bangsa ternafi, iaitulah sifat kidam hinggalah sifat wahdaniyah. Itu maksud dia. Hendaklah kamu tahu, hendaklah kita tahu, pakat-pakat kena tahu bahawasanya sifat-sifat tersebut, iaitulah wujud hinggalah sifat
Wahdaniyah yang dikatakan satunya sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, semua tu sungguh. Sifat tu hanya sungguh je. Sungguh sahaja. Bukan perkara yang ada pada Tuhan. Bukan perkara yang ada pada Tuhan. Sifat tu sifat wujud, sifat kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, bukan sifat yang ada di Tuhan. Maknanya hakikat diri sifat tu bukan ada di Tuhan. Itu maksud dia. Tak sebagaimana sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Sifat tu ada dia tu pula di Allah. Wujud hingga wahdaniyah bukan sifat yang bangsa ada, hanya bangsa sungguh. Itu maksud dia. Jadi hendaklah kamu tahu bahawasanya sifat nafsiyah dan salbiyah itu sungguh pun bukan perkara yang ada di Tuhan, tapi maka dinamakan sifat juga. Iyalah, diri sifat tu bukanlah ada sifat tu, bukan ada di Tuhan. Maknanya bukan benda tu sifat yang ada sifat ni, sifat kudrat, sifat wujud, sifat kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, wadaniyah, bukan ada di Allah. Sungguh pun bukan ada di Allah sifat tu, tapi dinamakan sifat juga. Panggil sifat lah. Dia panggil sifat apa tu? Sifat bangsa sungguh nama dia. Tetap nama sifat. Nama kita kata, kalau bukan ada di Allah, bukan sifat. Kalau begitu, ada sifat lah. Dia panggil sifat bangsa sungguh nama dia. Nama sifat juga, cuma nama dia sifat bangsa sungguh. Sebab apa dikatakan sifat nafsiyah dan salbiyah? Wujud hingga wahdaniyah tu panggil sifat juga, kerana makna sifat itu, kerana definisi sifat tu. Sifat-sifat ni maksud dia barang yang bersangkut paut dengan zat, yakni perkara yang bersangkutan dengan zat. Benda yang bersangkut dengan zat. Sifat-sifat ni benda yang bersangkut dengan zat, benda yang berkait dengan zat. Ataupun takrif di dalam kitab Arabnya, ma qama bi ghairih, benda yang berdiri di benda lain. Ataupun dengan kata lain, benda yang kita reti di zat. Itu maksud barang yang bersangkut paut dengan zat. Maknanya benda yang kita faham pada zat, benda hak kita reti pada zat, nama dia sifat lah. Manih, reti kat mana manih? Kat mana kita faham manih tu? Pada gula. Gula tu panggil zat, panggil jirim. Jadi manih ni panggil sifat, kerana kita faham dia di zat. Besar, kita faham kat mana besar? Kita faham pada kereta. Kereta tu panggil zat, kereta tu panggil jirim. Kereta yang besar tu panggil sifat. Jadi besar ni panggil sifat kerana besar-besar ni kita reti, kita fahamnya di kereta. Itu dia kata barang yang bersangkut paut dengan zat. Jadi sifat wujud hingga wahdaniyah ni panggil sifat lah. Sebab apa? Sebab kita faham dia, reti dia di zat. Kita reti dia di zat. Cuma sama ada dengan jalan ada padanya. Cuma sifat-sifat ni terkadangnya dengan jalan ada. Seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Itu panggil sifat yang ada. Ataupun satu kategori lagi sifat-sifat ni semata-mata reti yang suku dan tambah, yakni yang asing-asing
Di atasnya, di atas zat, hanya kita reti sahaja. Iaitu dikatakan sifat bangsa sungguh. Jadi sifat ni terbahagi dua. Dia nak menceritakan kepada kita sifat-sifat ni terbahagi pada dua. Apa? Sifat yang sungguh. Yang kedua, sifat yang bangsa ada. Dia nak bahas kat situ. Nak bahas tentang sifat tu. Sifat-sifat ni terbahagi pada dua. Sifat yang bangsa sungguh satu. Yang kedua namanya sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa sungguh dalam bahasa Arab sebut sifat subutiyah. Sifat yang bangsa ada dalam bahasa Arab sebut sifat wujudiyah. Gitu. Jadi sifat ni ada dua. Biar kita faham. Sifat-sifat ni ada dua. Apa dia? Sungguh dan yang ada. Hak mana sungguh? Hak mana yang ada? Hak tu kena perah otak kita. Kita kena mikir. Kita kena faham. Baru akan keluar hak mana sifat bangsa sungguh, hak mana sifat bangsa ada. Payah juga kalau jarang-jarang kita dengar. Tapi tak apalah. Dengar. Lain kali bila sampai bab dia, dengar lagi. Lain kali sampai bab dia, dengar pula. Bila benda ni kita berulang-ulang dengar, kita akan faham insya-Allah. Hak memberi fahamnya Allah. Hak memberi faham Allah. Sama juga saya dulu. Lalu zaman-zaman begini juga. Tok guru ni hurai apa dia, jadi tak faham, jadi mengatuk. Jadi malah nak mengaji. Sebab tak faham. Benda hak kita tak faham ni jadi malah. Tapi bila duk ulang-ulang, guru duk ulang-ulang sampai bab dia, guru ulang pula. Jadi lama-lama, begini. Tu jadi ada kita faham siap. Dan kita faham, kita galik dah lah. Kita suka dah lah pada ilmu tadi. Tapi mula-mula tahap tu, Allah malah jadi. Malah. Tak faham jadi serabut. Gapo aku belajar. Jadi pening. Tapi dah lama dengan sabar tadi kita lama mengaji juga. Yang heret saya jadi belajar ni dululah pengalaman. Ustaz Piu Faiz lah. Dia heret saya ni. Ya, jadi saya boleh mengajar, boleh jadi sikit sebanyak ni. Maknanya asbab dia lah. Tak mengaji juga dulu duduk di sekolah. Tapi bila dia kata berat-berat kat saya, dia kata saya begitu dulu. Jadi timbul nak mengaji. Dia pun heret. Mari ikut aku pergi mengaji. Dia bawa. Dia naik kereta dia. Masa tu naik Wira. Dia naik kereta dia mari ambil saya. Sampai kat rumah dia mari ambil. Itu hemah dia. Itulah kawan dia panggil. Dia mari pas rumah saya. Mari ngaji. Jom. Gi Tanah Merah belajar dengan Tok Guru. Gi kat gunung belajar dengan Tok Guru tadi tu. Belajar. Malam-malam belajar. Bila kita dah pandai dah. Lepas tu lah baru mari kesedaran sendiri. Tapi mula-mula dipaksa. Jadi cemuhlah kita dipaksa. Duduk mengaji ya, hanggu. Tulis dalam bahasa Melayu dulu tulis. Lama-lama bila belajar jadi tulis kepada Jawi. Lepas tu mari kesedaran sendiri. Daripada situlah kita jadi bersungguh. Saya pun sebab rumah dekat dengan pondok Pasir Tumbuh, saya pergi sendiri petang-petang belajar. Saya sekolah, bukan belajar duduk dalam pondok, tidak. Cuma dekat dengan pondok Pasir Tumbuh. Jadi lepas asar balik sekolah kita pergi mengaji tiap-tiap hari, belajar di tempat-tempat hak mana kita tengoklah nak kitab mana. Sebab dalam pondok Pasir Tumbuh tu dia banyak. Sini ustaz mengajar kita Arab, kitab ni. Hak ni pula dalam masa yang sama. Hak ni ustaz mengajar bucu ni, kitab ni. Ada lingkung-lingkung dia. Maknanya hak malah tak belajarlah duduk dalam pondok tadi. Tak belajarlah dia. Jadi ambil nama ialah. Apa tu keluar kata, saya keluaran pondok. Tapi akhlak tak baik sebab tak belajar. Ambil nama. Dia bukan kata kena paksa, tidak. Beri pilih. Lah, kalau kita rajin, bolehlah ilmu. Dia begitu. Jadi akhir-akhirnya lama kita pun jadi faham. Bila kita faham itulah kita seronok
dalam mempelajari dalam satu-satu ilmu. Itu nak cerita pengalaman dia begitu. Nak ceritanya, mula-mula kita belajar ni tak faham dulu. Dia begitulah. Mungkin kita biasa kadang-kadang dengar ni, jarang-jarang kita dengar. Tapi insya-Allah bila berulang-ulang kali sampai bab dia, hurai lagi bab dia, kita akan dapat tangkap apa hak dimaksudkan di dalam istilah ilmu tersebut. Habis kat situ. Jadi sifat ada dua. Sifat yang sungguh, sifat yang bangsa ada. Sifat-sifat ni ada dua. Yang sungguh, yang bangsa ada. Hak mana hak sungguh, hak mana hak bangsa ada. Ini dia nak buat misal hak di makhluk. Misalnya, ini nak contoh ni, nak banding ni. Seperti seorang yang bernama Abdullah itu. Seorang ni nama dia Abdullah. Nama dia, manusia lah ni, nama dia Abdullah. Ianya Abdullah ni manusia ni hak bernama Abdullah ni dia ni. Ada. Maknanya dia bersifat dengan ada. Sebab dia ada, Abdullah tu ada. Manakala dia tu ada, dia bersifat dengan ada. Satu. Dan putih tubuhnya tubuh Abdullah. Abdullah tu putih. Bermakna Abdullah bersifat dengan putih. Satunya Abdullah ada. Abdullah bersifat dengan ada. Yang kedua, Abdullah ni kulit dia putih. Abdullah ni dia bersifat dengan putih. Dua. Kemudian, dan mandul ia Abdullah. Abdullah ni dia ni lama dah berkahwin, tapi tak boleh dapat anak. Tak dapat anak dia. Nama dia mandul. Jadi Abdullah tadi bersifat dengan mandul, bersifat dengan ada, bersifat dengan putih. Abdullah tadi. Ni nak buat contoh ni. Hak mana hak sungguh, hak mana sifat hak ada. Dia nak pergi kat situ tu. Abdullah zat, dia panggil zat hak makhluk, jirim tu Abdullah. Abdullah ni ada, dia bersifat dengan ada. Abdullah ni kulit dia putih, dia bersifat dengan putih. Abdullah ni pula mando, sebab dia berkahwin lama dah, tak dapat anak. Pahla ni lama dah, tua dah, mando dah lah dia ni, bersifat dengan mando. Jadi Abdullah tadi tu bersifat dengan ada, bersifat dengan putih, bersifat dengan mando. Lalu tu, maka ada dia itu, yakni maka ada dia itu, yakni dia Abdullah tu. Maka ada Abdullah tu dikatakan sifat dia jugalah. Dikatakan sifat Abdullah lah. Ada tu, Abdullah bersifat dengan ada. Jadi ada tu sifat bagi Abdullah. Baik, hak kita belajar tadi, sifat ada ni panggil sifat apa? Sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat yang tuju hati kita kepada sesuatu tu. Abdullah ada. Ada ni tuju pada siapa? Tuju pada Abdullah. Sebab tu nama dia sifat nafsiyah. Kalau hak di Allah tadi, Allah tu ada. Allah bersifat dengan ada. Ada ni tuju pada siapa? Tuju pada Allah. Sebab tu nama dia sifat nafsiyah. Nafsi ni diri tu, tuju pada diri tu. Sebab tu nama nafsiyah. Jadi Abdullah ada. Abdullah bersifat dengan ada. Ada ni tuju pada siapa? Tuju pada zat Abdullah tu. Nama dia sifat ada tu ialah sifat nafsiyah. Maka ada dia itu, ada Abdullah tu, dikatakan sifat dia lah. Tetapi yakni sifat ada tu yang semata-mata reti jua. Semata-mata kita faham jua. Sifat ada tu semata-mata kita faham je. Mana sifat ada? Cuba kita tunjuk mana sifat ada. Ikhwan ada, saya ni. Ikhwan ada, bersifat dengan ada saya ni. Ada tu tuju pada saya dah. Mana sifat ada?
Saya tak mahu Ustaz Ikhwan. Nak sifat ada tu. Mana sifat ada? Tu tunjuk-tunjuk tubuh saya. Mana hakikat diri sifat ada? Tidak ada, hanya reti saja. Itu dia panggil sifat bangsa sungguh. Ada ni sifat bangsa sungguh. Bukan benda tu ada. Itu satu. Dan putih tubuh itu. Yang mana Abdullah tadi bersifat dengan putih. Dan putih tubuh itu, yakni tubuh Abdullah tu kulit dia putih, dia bersifat dengan putih. Jadi putih dia tu sifat yang bangsa ada pada zatnya, yakni pada dirinya, diri Abdullah. Putih ni pula dia panggil sifat yang bangsa ada, iaitu sifat ma'ani. Seolah-olah kudrat, iradah, ilmu, hayat sama basar tadi. Kalam. Sifat ma'ani. Putih ni pun sifat ma'ani. Hitam ini pun sifat ma'ani. Iaitu sifat yang bangsa ada. Putih tu. Abdullah bersifat dengan putih. Mana putih? Tu ada pada Abdullah tu. Kita nampak kan putih. Putih tu dia panggil sifat yang bangsa ada. Hitam. Mana hitam? Tu kita nampak hitam tu. Hitam tu panggil sifat. Sebab ada di dia. Dia bersifat dengan hitam. Mana hitam? Nampak hitam tadi. Dia panggil hitam tu sifat yang bangsa ada. Tak sama dengan wujud saat ni. Wujud sifat bangsa sungguh. Cuba kita tunjuk. Mana hak kata ada tu? Sifat ada tu mana? Tak boleh nak tunjuk lah. Ni ada. Ni tubuh saya. Tapi kalau kata hitam ada sungguh. Itu panggil hitam sifat yang ada. Ada pun ada hak di saya ni sungguh saja. Ustaz bersifat dengan ada. Ustaz bersifat dengan hitam. Beza tu. Ustaz bersifat dengan ada, dengan ustaz bersifat dengan hitam. Hitam tu boleh ditunjuk. Ni ada ni, warna hitam tu ada. Dia panggil sifat bangsa ada. Ada pun ada di ustaz tu. Sungguh, reti sahaja, faham sahaja. Itu dia panggil sifat bangsa sungguh. Sikit lagi. Azan dulu tak apa. Azan dulu.
آتنا محمد السنة وفضله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan mandul itu pula, sifat Abdullah lagi, yang mana Abdullah tadi bersifat dengan ada, Abdullah tadi bersifat dengan putih, Abdullah tadi bersifat dengan mandul. Mandul tu pula. Dan mandul itu, Abdullah tu bersifat dengan mandul. Mandul tu ialah sifat dia juga. Ialah sifat Abdullah juga. Iaitu mandul ni, sifat Abdullah ni maksud dia kena kepada nama bagi ketiadaan anak baginya, bagi Abdullah. Mando ni ialah kena kepada satu sifat, hak nama, hak kita faham, dia tu tidak ada anak. Apa mando? Tidak ada anak. Kalau di sifat Allah, hak mana jenis begitu? Hak mana jenis? Tidak, hak kita belajar gitu. Kidam, tidak ada awal. Baqa, tidak ada akhir. Mukhalafah, tidak serupa. Qiyamuhu binafsih, tidak berhajat. Wahdaniyah, tidak berbilang. Ni mando. Apa mando? Tidak ada anak. Jadi kidam hingga wahdaniyah kategori apa? Sifat salbiyah. Oh, mando ni maknanya duduk dalam kategori mana? Hak jenis tidak ni duduk dalam kategori sifat salbiyah. Nak kita faham, nak banding ni. Sifat wujud, sifat nafsiyah kita faham dah tadi. Putih itu panggil sifat yang ada, menempatinya. Kalau di sifat Allah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basa, kalam. Sifat yang bangsa ada. Kalau kita makhluk, putih, kita bersifat dengan putih, sifat tu ada. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basa tu, sifat tu ada. Sebagaimana putih tu ada, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basa, sifat yang ada. Itu banding, nak buat banding saja.
Nak menceritakan sifat tu ada, nak cerita begitu. Hak kita makhluk ni mando. Orang ni bersifat dengan mando. Tidak ada anak. Nama dia sifat salbiyah. Menempatilah kalau di sifat Allah. Kidam bakok mukhalafah qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrat iradah sampai wahdaniyah sahaja dikatakan sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Hak kita faham tidak tu. Tidak ada awal, tidak ada akhir dan yang seterusnya. Namanya sifat salbiyah. Jadi mando ni tidak ada awal. Nama dia sifat salbiyah. Yang hanya kita reti je. Apa ni mando ni? Tidak ada anak. Hanya kita reti sahaja. Dia tidak ada anak. Tapi dia sifat. Sifat mando tu sifat. Hanya kita reti sahaja sifat tu. Dia tu tidak ada anak. Hakikat diri sifat mando tu. Cuba kita tunjuk. Mana hakikat diri sifat mando? Macam mana kita nak tunjuk? Tu. Diri sifat mando. Tak boleh nak tunjuk. Hanya kita reti saja. Sebab tu dia panggil sifat bangsa reti. Sifat bangsa sungguh. Jadi fahamlah kepada kita. Sifat ada dua. Sifat yang bangsa ada. Yang kedua sifat yang bangsa sungguh. Habis kat situ tu contoh dia. Dia nak buat misal sahaja, bandingan sahaja. Habis itu. Habis dah. Hendaklah kamu perhati. Ini nasihat sikit. Sebelum kita masuk sifat kudrat, dia nasihat sikit. Hendaklah kamu perhati. Hei orang-orang yang belajar. Ini nasihat dia. Hendaklah kamu perhati dengan sehaluh-haluh. Yakni dengan sehaluh-haluh perhatian. Hendaklah kamu buat perhatian dengan sehabis-habis perhatian. Betul-betul kena cakna dalam ilmu ni. Dalam ilmu usuluddin ni. Ini nasihat tentang ilmu usuluddin. Habis dah habak sifat-sifat tadi terbahagi pada dua tu. Tamat situ. Ini nasihat yang lain. Hendaklah kamu perhati. Hendaklah kamu buat perhatian dengan sehaluh-haluh. Yakni dengan sehaluh-haluh perhatian. Dengan ambil cakna betul-betul dalam ilmu ni. Jangan mengantuk dalam ilmu ni. Jangan sampai kita terlena dalam ilmu ni. Jangan. Cakna dalam ilmu ni. Janganlah semata-mata percaya kepada yang menyuruh jua. Yakni jangan kamu percaya kepada ustaz tu hak mengajar tu, jangan. Hak menyuruh ni maksudnya yang tukang syarah. Jangan kamu percaya kepada dia bulat-bulat, jangan. Dalam ilmu ni jangan teping-teping. Kalau ustaz tu mengajar tak betul, kena kata tak betul. Jangan kita telan bulat-bulat. Ustaz ni. Telan bulat-bulat apa hak dia cakap. Jangan dalam ilmu usuluddin ni, jangan begitu. Ini nasihat dia. Kena cakna betul-betul. Jangan kita percaya bulat-bulat pada ustaz. Kalau apa dia kata tu tak betul, jangan kita ambil hak tu. Jika yang bernama-nama sekalipun, jika ustaz tu yang masyhur sekalipun, yang bernama-nama maksudnya yang masyhur. Jika ustaz tu orang masyhur sekalipun. Masyhur ustaz tu. Tapi mengajar litampukan contohnya. Mengajar dalam bab usuluddin tak kena stabok. Tak kena apa hak dia kata tu. Jangan kita ambil bulat-bulat. Jangan kita percaya kalau dia buat begitu. Hak salah tetap salah. Tak boleh kita nak ambil. Tu hak taharah. Pegang juga kita. Salah. Kena kata salah lah. Ini doktor ni. Ni ada jawatan itu ini ni. Hak salah. Kena kata salah. Ini perhatian ni. Caknalah kamu dalam ilmu usuluddin ni. Dan hendaklah kamu membanyakkan misal-misal. Hendaklah kita banyakkan contoh-contoh pada tiap-tiap ilmu. Tiap-tiap ilmu hak kita belajar, kita kena ada banyak contoh-contoh. Ustaz tu utamanya dia kena banyakkan contoh. Supaya apa? Supaya nampak. Supaya jelas. Supaya kita dapat faham dengan mudah. Kerana contoh ni untuk menolong kefahaman. Jadi bila tok guru ataupun ustaz hak tukang syarah ataupun orang hak berada depan yang mengajar ni dia beri contoh, kita kena dengarlah. Kerana contoh ni penting. Tiap-tiap ilmu kena membanyakkan contoh
Sama telah pula, yakni lebih-lebih lagi, istimewa lagi pada ini ilmu. Pada ilmu usuluddin ni apatah lagi kena memperbanyakkan contoh-contoh. Sebab ilmu ni penting, ilmu ni payah. Kena banyakkan contoh. Ilmu lain pun kena memperbanyakkan contoh-contoh. Apatah lagi ini ilmu kena memperbanyakkan contoh-contoh, misal-misal, banding-banding. Maka tiadalah orang yang tak suka pada membanyakkan misal-misal. Tiadalah orang hak tak berehi, orang hak tak suka pada membanyakkan contoh-contoh tu, melainkan orang tu yang bodoh-bodoh juga. Orang hak tak suka pada contoh-contoh, bandingan-bandingan, penerangan-penerangan ni, orang hak bodoh, dia kata. Dan yang membuat-buat hak pandai, yang membuat-buat maksudnya yang buat-buat gitu, yang buat lolok. Kalau bahasa Kelantan, yang buat lolok, yang membuat-buat, yang buat-buat lah. Dan yang membuat-buat reti. Orang yang tak suka pada memperbanyakkan contoh-contoh ni, orang hak bodoh satu. Yang keduanya, orang hak buat-buat reti, hak buat-buat pandai. Sebab apa dia buat-buat pandai? Dengan sebab sombong jua. Sebab dia sombong. Apa duk belajar banyak-banyak contohnya, sikit-sikit faham lah akunya. Ini orang hak sombong. Dia tak reti padahalnya, dia tak pandai padahalnya, tapi agah. Jenis orang sombong ni, banyak contoh apa, sikit-sikit sudah lah contohnya. Ini orang yang sombong dengan ilmu. Orang yang sombong dengan ilmu. Maka sentiasalah orang itu, orang yang sombong tadi tu, orang hak tak suka pada contoh-contoh ni, masuk di dalam jahil dan memejam ia akan mata-mata yang lain. Orang dia ingat ke dia pandai, padahal dia jahil orang tersebut. Tidakkah di dalam Quran yang mulia itu ada beberapa banyak ayat-ayat yang dinamakan dia dengan ibaratul amsal, yakni ayat-ayat yang menyatakan misal-misal, contoh-contoh, bagian-bagian hal anu-anu, bagian-bagian hal apa-apa benda lah. Seperti firman Allah Ta'ala pada misal, ini contoh dalam Al-Quran, banyak Allah Ta'ala buat umpama-umpama, buat contoh-contoh. Contohnya dalam Al-Quran, Allah buat misal bagi orang munafik. Orang munafik ni orang kafir lah, orang yang menyembunyikan keislaman, menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran gitu. Munafik ni orang hak zahirkan Islam, nampak zahir seperti orang Islam, hakikatnya kafir. Itu orang munafik. Munafik ni orang kafir, bukan orang Islam. Orang munafik ni orang kafir. Jadi Allah Ta'ala buat misal orang munafik ni, masaluhum kamasalil lazis tauqada nara. Al-ayah, baca sendirilah dalam ayat tu. Artinya Allah Ta'ala kata, umpama orang yang munafik banding orang yang munafiki ni, Allah Ta'ala banding, Allah buat contoh orang munafik ni seperti umpama orang yang memperingat, yakni orang yang mempernyala-nyala ia orang tersebut akan api. Orang munafik ni seperti orang hak mempernyala-nyalakan api. Itu bandingan Allah Ta'ala kepada orang munafik hingga akhir ayat lah. Itu dia nak buat contoh saja. Demikianlah akhir sekali, beberapa banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan misal-misal, contoh-contoh. Banyak lagi dalam ayat Al-Quran hak Allah Ta'ala mendatangkan contoh-contoh. Wallahu a'lam. Maka sekarang pulanglah kita pula, kembalilah kita pula, yakni pada menyatakan topik kita, iaitulah sifat ma'ani yang wajib di atas kita ketahui akan dia, akan sifat Allah dengan jalan tafsir, iaitulah bahasan yang seterusnya, sifat kudra. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni kita baca sebiji saja.